Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Ini dia sahabat semua, seorang ustazah dan juga muslimat daripada Parti PAS. Tindakan yang sangat memalukan sahabat semua. Ya, sanggup membuat fitnah, lepas tu menegakkan benang yang basah. Akhirnya mereka katakan mereka sudah serahkan rujukan. Ya, mereka tunggu pihak polis sama ada mengesahkan perkara itu sahih atau tidak. Masalahnya sahabat semua, kenapa mereka menghentikan isu rujukan yang mereka sendiri pun tidak tahu kesahihan kebenaran perkara itu. Akhirnya seperti yang kita katakan, kerana santan badan binasa, kerana mulut kerana mulut badan binasa. Inilah yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin PAS yang hari ini kita lihat ya begitu liar ya di dalam membuat tuduhan, menfitnah. Demi apa? Demi ya untuk menang dalam satu pilihan raya. Mereka sanggup lakukan apa saja. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar ulasan padu daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan fitnah daripada seorang ustazah ahli parlimen daripada kepala batas tidak lain tidak bukan Muslimat Parti PAS ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar ya apa yang dikatakan ataupun pencerahan ya daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas ini. Saya kata bukan saya kata dia tak buat. Dan bukan saya kata dia buat. Cuma di dalam pembuktian tak cukup. Siasatan dibuat secara tergesa-gesa, pertuduhan dibuat secara tergesa-gesa, chain of evidence putus, 40 kes, dibebaskan sewaktu PN berkuasa, itu saya kata wajar. Saya bukan macam geng-geng DNNA pun tak tahu. Tak apa kebendanya. Kan? Apa kebendanya. So, siapa yang bercakap tadi tuan-tuan? Inilah ni Mamat ni. Kan? Exco ni tuan-tuan. Exco. Tapi kita nak pelik apa Exco? Itu Exco DNNA dia tak tahu. Yang ni doktor. Doktor mana? Dr. Siti Mastura. Konspirasi keluarga DIP. Mastura serah bahan rujukan pada polis. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura menyerahkan bahan rujukan kepada pihak polis berhubung dakwaannya mengenai hubungan keluarga dalam parti DAP hari ini. Bagaimanapun peguamnya Ahmad Amzar berkata pihak mereka menyerahkan kepada pihak polis untuk menentukan sama ada bukti tersebut sahih atau sebaliknya. Kita ada beberapa bahan rujukan yang kita kumpul dan serah kepada pihak polis. Sama ada relevan atau tidak, sahih atau tidak, kita serah kepada pihak polis, katanya. Okay? Right. Saya ulas ni dulu. Kesahihan atau tidak dokumen tersebut, ini jenayah, bawa ke mahkamah sivil sebab Lim Guan Eng akan saman. Dia macam ni. Sewaktu kamu berbicara, ni saya nak bagi general undang-undang kepada tuan-tuan yang membaca. Sewaktu anda berbicara tentang satu perkara, kalau anda membuat the statement of fact, satu kenyataan berfakta, seolah-olah anda mengatakan itulah faktanya. Sedangkan tidak, maka anda boleh kena saman di atas perkara tersebut. Tetapi kalau anda menyatakan opinion, pendapat, contoh, saya ambil keratan akhbar ini. Saya baca keratan akhbar ini. Saya kata sumbernya daripada Malaysia Kini. Akhbar ini Malaysia daripada Malaysia Kini. Yang dia Siti ini telah menyerahkan dokumen itu kepada polis. So saya baca kat sini. Kemudian saya buat ulasan. Saya kata bahawa bukti tersebut tidak cukup sekadar pergi kepada polis. Nanti bawa bukti tersebut ke mahkamah. So, boleh tak dijadikan bukti tersebut sebagai hujah untuk dia mengelak supaya dia kena saman? Jawapan mudahnya tak boleh. Kerana apa? Sebab sewaktu dia membaca artikel tersebut, waktu dia berucap, dia tidak mengatakan ini sumber saya. Dan dia tidak mengatakan saya tidak tahu betul atau tidak. Kalau dia kata itu, saya tidak tahu betul atau tidak, ada kemungkinan boleh lepas. Tetapi dia bercakap, membaca dengan penuh confident. Mengatakan, tengok, ni siapa? Dia sepupu kepada siapa? Siapa dia? Komunis. Jadi daripada situ, itu sudah jadi satu penyataan secara fakta. Seolah-olah anda yakin dan benar dengan fakta tersebut. Jadi kalau ya, maka bawa ke mahkamah. Dekat mahkamah nanti, anda tak boleh kata, entah saya tak tahu. Saya tak pasti sama ada fakta itu benar atau tidak. Kalau kau kata macam tu, mampus. Habis korang. Kan? Habis. Kalah kes. Kalah kes, tuan-tuan. Boleh tak dia bawa dokumen itu? Dokumen itu dari mana, Is? Kan saya kata, dokumen itu diwujudkan oleh Saitro Barisan Nasional.
oleh penerangan Barisan Nasional. Tak, saya ada bukunya. Saya tak adalah bukunya, tapi saya ada gambar buku tersebut. Kan, saya ada gambar buku tersebut. If I may show, kalau saya boleh tunjukkan gambar tersebut. Kalau dapatlah. Oh, saya tak boleh. Okay, tak apa. Saya tak boleh tunjuk gambar tersebut sebab dia dalam. Tapi tak apa. Kalau kita tengok kat sini, Komunikasi Barisan Nasional, BNCOMS, silsilah keluarga Chin Peng, pengasas KPM. Saya rasa buku ni ditulis pada tahun 2019. Siapa yang percaya dan main benda ni, tuan-tuan? PAS. Dia ambil daripada buku itu dan dia baca. So, kalau dia percaya buku itu sebagai benar, maka dia kena buktikan di mahkamah bahawa sumber dia PhD. Orang buat PhD ni tahu, tuan-tuan. Dia faham bagaimana nak buat citation. Macam mana nak ambil, orang kata apa, yalah citation, macam mana nak buat apa kata sumber, macam mana nak quote sumber, kesahihan dan sebagainya. So dia tahu. Tetapi yang menariknya, so PAS kata apa? Yang ni. PAS kata apa? Kita baca. Bukan tidak pertahan Siti Mastura, tidak cukup masa. Ada tak cukup masa. PAS beralasan tidak mempertahankan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad atas dakwaan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pimpinan Komunis Chin Peng kerana tidak mempunyai cukup masa sebelum pengurusi DAP itu mengambil tindakan undang-undang. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadil berkata dalam tempoh 2 hari dianggap terlalu singkat bagi PAS. Terlalu singkat bagi PAS. Now, kita macam ni tu. Kalau dokumen tersebut, dakwaan tersebut benar, perlu ambil masa 2 hari kan nak pertahankan? Berapa hari? 3 hari? 4 hari? Seminggu? Seminggu baru boleh buat kenyataan. Biasanya PAS ni paling laju keluar kenyataan. Keluar dalil. Tapi tiba-tiba 2 hari senyap, tuan-tuan. Tak ada dalil, tak ada kenyataan. Even paling kurang pun, apa kata PAS mengatakan bahawa kami pihak PAS memohon maaf bagi pihak Dr. Siti Mastura di atas kenyataan tersebut kerana beliau telah terkhilaf mengambil daripada sumber yang tidak diketahui. Cukuplah. Tapi dalam tempoh 2 hari, langsung tidak ada pimpinan PAS yang membuat kenyataan. Malah yang buat kenyataan tadi siapa, tuan-tuan? Ketua Pemuda. Level Ketua Pemuda je buat kenyataan. Itu pun kenyataan dia apa? Kita orang tak sempat lah. Baik, kau fitnah dulu, lepas tu tak sempat kan? Fitnah dulu. Yang penting fitnah dulu, baru minta maaf. Ajaran Islam mana yang kau bawa ni sebenarnya? Ajaran Islam mana yang kau orang bawa ni, aku nak tanya. Fitnah dulu. Kan? Ajaran Islam mana? Dan benar kata Amanah, saya baca. Saya baca kenyataan daripada Amanah. Yep. PAS tidak patut biar Siti Mastura nampak dungu, tidak dibela. PAS tidak sepatutnya membiarkan Ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Siti Mastura kelihatan dungu dengan hanya berdiam diri berhubung dakwaannya. Pengurusi DAP Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Chin Peng. Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman berkata, sejak ucapan Mastura mengaitkan Guan Eng dengan Chin Peng itulah tiada pemimpin PAS membelanya. Ini yang saya sebut tadi. Tak ada, tuan-tuan. Dan bila ditanya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, dia kata kami tak sempat. Tak sempat apa? Tak sempat nak bela. Kenapa tak sempat nak bela? Singkat sangat 2 hari. Singkat sangat 2 hari, tak sempat. Itu orang yang setia kawan, tuan. Tapi itulah, tak pelik lah. Kalau kawan sendiri pun dia boleh tikam belakang, kawan sendiri pun dia boleh tembak, alah, setakat yang ni teruk under the bus lah. Engkau punya salah, engkau bela lah sendiri, engkau jawablah sendiri. Kami berlepas diri. Seolah-olah macam itulah bunyinya. Okey, cerita panas malam ni, tuan-tuan. Lepas beralih sokongan, 3 MP pindah kerusi Dewan Rakyat. 3 daripada 4 ahli parlimen yang baru-baru ini beralih sokongan untuk menyokong PM telah berpindah tempat duduk dalam Dewan Rakyat. Mereka kini duduk di bahagian belakang kerusi ahli parlimen Muaz Said Saddiq. Untuk rekod, Muda sebelum ini menarik balik sokongan kepada kerajaan pada September. 3 ahli parlimen bersatu dipindah ke belakang Waimin Buah, kata ahli parlimen Bangi Syahrizan Johan dalam catatan di X. Dia turut melampirkan gambar plat nama ahli parlimen berkenaan iaitu Labuan
Jeli dan Gua Musang. Bersatu sebelum ini Mergantong Labuan dan juga Kuala Kangsar. Ahli Parlimen Gua Musang dan juga Ahli Parlimen Jeli dirujuk kepada Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin. Tindakan ke atas keempat mereka hadir setelah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Pada masa ini, Ketua Kuala Kangsar masih di kerusi yang sama. Saya rasa sebab dia tak hadir kot. Sampai sekarang dia tak hadir. Saya tak sure. I might be wrong on this. No. So, mereka dah beralih tempat kerusi, tuan-tuan. Beralih tempat duduk. Isunya yang dibangkitkan oleh Bersatu, dia tak puas hati. Dia kata tak puas hati. Sebab apa? Ada loophole di dalam hantar Akta Anti Lompat Parti ni. Ini adalah loophole yang tidak patut ada. Dan ini adalah salah kerajaan. Tak, yang buat akta tu kamu. Dia macam ni, ada dua klausa yang saya cerita semalam. Diperkenalkan, diminta untuk diletakkan, iaitu barang siapa yang menyokong ahli, maksudnya yang menyokong bukan daripada maksudnya yang bukan menyokong polisi parti dia, yang pertama, atau dipecat, maka dikira lompat parti. So Muhyiddin kata tak nak. Kita tak nak perkataan dipecat tu, sebab dia kata saya pun dipecat. Kalau macam tu, habislah saya. Saya dikira sebagai lompat parti. So pada masa itu dia tak bukan Perdana Menteri dah pada waktu itu, tetapi dia tak bersetuju dan akhirnya klausa berkenaan dengan perkara tersebut dibuang. Klausa dipecat dan juga klausa menyatakan sokongan walaupun sedangkan dia tak keluar parti, dibuang sebagai lompat parti, jadi tidak dikira lompat parti. Salah siapa? Senjata makan tuan, salah diri sendirilah. Muhyiddin rujuk pemecatan UMNO ketika bantah anti lompat parti. Presiden Bersatu Muhyiddin adalah punca klausa anti lompat parti yang menyebabkan ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing, dedah Anthony Loke. Loke berkata Muhyiddin membantah klausa itu sambil merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan UMNO dan lawan MDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu menguruskan kerusi, tak adil bagi dirinya, kata Loke. Dia berkata mesej kepada Muhyiddin itu telah disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin semasa perbincangan kerangka Undang-Undang Anti Lompat Parti 2022. Okay? Jadi dalam hal itu, bila keempat-empat mereka menyatakan sokongan kepada PMX, dia seorang lagi ni tuan-tuan, tapi seorang ni dia agak liat sikit, tapi tak apalah. 4 ni, saya kata 5 kan tempoh hari kan, so 4. So bila 4 ni menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi mereka mengatakan mereka tak keluar daripada parti. Kalau parti pecat mereka, menurut Akta Anti Lompat Parti yang baru, tidak dikira sebagai telah hilang jawatan ataupun lompat parti. Menurut Akta. Maka daripada itu, maka mereka sudah bebas untuk memilih menyokong sesiapa saja. And that is why kenapa mereka digantung. Dan bukannya dibuang parti. Kalau dibuang parti, kerja mereka lagi senang. Dan inilah loophole yang dia dok marah sekarang ini. Isunya, 2-3 hari ni kita dok menganjing dia orang, kita kata, padan muka. Itu salah ke orang sendiri. Akhirnya senjata makan tuan, tuan-tuan. Senjata makan tuan. Now, cerita menarik. Wan Faizal hari ini mendedahkan. Menarik cerita ini, tuan. Ini semua kerja Farhash dan Datuk Botak, dakwa Wan Faizal. Ketua Pemuda Armada Bersatu Wan Faizal Wan Ahmad Kamal hari ini mendakwa terdapat 2 individu yang bertanggungjawab menarik sokongan wakil pembangkang. Menurut Wan Faizal, dia adalah Datuk Botak dan juga bekas Setiausaha Politik Anwar Farhash Wafa Salvador. Jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli Parlimen Bersatu bagi kawasan mereka. Terdapat juga satu video menunjukkan identiti seorang Datuk Botak yang memainkan peranan untuk menyokong dan mengugut ahli Parlimen Pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri, katanya. Malaysia kini tidak mendedahkan nama Datuk Botak buat masa ini sementara menunggu maklum balasnya. Wan Faizal yang juga ahli Parlimen Macang berkata video berkenaan usaha menarik sokongan wakil pembangkang boleh dilihat melalui perkongsian di laman sosial Facebook dan TikTok. Video tersebut menjelaskan peranan bekas Setiausaha Politik Farhash dalam perkara itu. Video itu juga telah tular di Facebook, TikTok dan SPRM seharusnya tahu dan mengambil tindakan. Baik. Dalam masa yang sama, dakwaan sogok MP Farhash mahu lapor polis saman Wan Faizal. Bekas Setiausaha Politik Anwar Farhash mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Wan Faizal setelah mendakwa dia bertanggungjawab menarik sokongan wakil rakyat pembangkang
kepada Perdana Menteri. Farhas dalam satu kenyataan menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenaan yang disifat sebagai fitnah dan berniat jahat. Disebabkan oleh kenyataan dan tuduhan fitnah yang dilontarkan terhadap saya akan buat satu laporan polis dan tindakan tersebut lanjut diambil oleh pihak berkuasa terhadap Wan Faizal. Saya juga mereservekan hak saya dan membayarkan tutupan saman saya terhadap Wan Faizal, katanya. Okey. So, dalam masa yang sama, Datuk Botak tu siapa, tuan-tuan? Dia Datuk Botak ni, saya tahu siapa. Orang dalam PKR pun ramai, majoriti akan tahu siapa dia. Kalau saya tunjuk macam ni, dia orang akan tahu. Itu je lah clue yang saya boleh bagikan. Tetapi saya boleh katakan macam ni. Pertemuan itu ada. Berkemungkinan ada, bukan ada. Saya tak kata jamin ada. Pertemuan itu berkemungkinan ada. Perjumpaan itu berkemungkinan ada. Yelah, logik lah. Dia orang ahli parlimen. Kita duduk kat parlimen. Berjumpa macam hari itulah saya jumpa Syahidan Kasim. Saya terjumpa Ahmad Maslan. Saya terjumpa siapa nama dia? Syed Saddiq. Saya terjumpa Willy Mongin. Saya terjumpa Ali Biju. Kita terjumpa. Bila kita jumpa, kita tegur, kita borak, kita sembang. Dan tak mustahil kalau sekiranya yang dikatakan Datuk Botak dan juga Farhas tadi tu terjumpa, berbincang, duduk, minum, sembang. Berkemungkinan ada. Dan kita negara demokrasi, buat apa nak gaduh? Kita bukannya berperang. Kita lainan politik je. Tetapi, persoalan utama, adakah pertemuan tersebut membawa kepada rundingan, ugutan, tawaran, rasuah, sogokan? Itu yang kena dibuktikan. Bukan masalah mereka bertemu. Kalau tengok dekat Facebook mereka bertemu, tengok dekat Twitter mereka bertemu, tengok dekat TikTok mereka bertemu. Iya, kita tak nafikan. Gambar saya bertemu dengan Syed Saddiq pun ada dalam Facebook. Kan, contoh. Tak adalah saya ni orang penting. Tak. Maksudnya ada. Tapi apa makna dia? Sekadar kita jumpa ambil gambar. Ada CCTV menunjukkan mereka berjumpa. Iyalah. Mereka berjumpa. So, adakah salah perjumpaan tersebut? Ada tak rakaman? Ada tak tawaran? Ada tak sogokan? Ada tak benda yang dikatakan, diucapkan tu ada ke tidak? Tidak cukup sekadar pertemuan untuk menyatakan bahawa mereka telah disogok oleh si fulan dan si fulan. Now, tuan-tuan tahu siapa yang akhirnya terasa hati? Tuan-tuan tahu siapa yang terasa hati bila dia orang kata dia orang disogok? Empat orang tu akan terasa hati. Keempat itu akan terasa hati. Dia kata, teruk sangat ke kami ni? Teruk sangat ke kami ni? Sampai orang kata kami ni, maruah kami ni dijual sebegitu rupa. So akhirnya MP Labuan bersuara. Mana bukti kami disogok? MP Labuan mahu saman penfitnah. Habislah. Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman akan mengambil tindakan saman terhadap pihak yang memfitnah beliau menerima sogokan atas tindakan yang menyokong kerajaan. Suhaili menegaskan bahawa beliau tidak akan mengkhianati atau meninggalkan Bersatu. Saya tidak tinggalkan parti. Jadi saya tidak khianat. Saya juga ingin menyatakan di sini bahawa ada fitnah dilontarkan kami berempat yang kami ini menerima sogokan 4 hingga 6 juta. Saya akan membawa perkara ini ke mahkamah dan saman individu-individu yang membuat kenyataan fitnah baru-baru ini. Saya akan minta dia buktikan mana bukti kami disogok. Kalau tidak, saya akan saman malu, kata beliau. Saya pendekkan cerita kepada Suhaili lah. Satu, Hamzah Zainuddin. Kedua, Wan Faizal tadi. Ketiga, Muhyiddin Yassin. Ni geng-geng dia. Kita pendekkan cerita kat situ. Tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Kita kena faham satu perkara. Mereka sangat desperate. Tu saya kata tadi tu. Kalau sekiranya mereka ni, 4 orang ni disogok, diugut. Bukan disogok, diugut. Kenapa mereka digantung? Kita fikir logik tu sajalah. Kalau mereka diugut, kenapa mereka digantung? Sepatutnya Bersatu ni bersama dengan kepimpinan dan juga kawan-kawan mereka yang telah diugut ini untuk kita sama menentang siapa yang berjaya yang mengugut mereka. Ceritalah siapa yang ugut. Supaya kita boleh pergi ke depan. Lawan sama-sama. Lapor SPRM. Apa takut? Cerita ugutan, cerita sogokan, itu cerita-cerita palsu. Tadi apa orang kata, Farhas akan saman, MP Labuan pun akan saman.
Simple tuan-tuan. Kita negara ada undang-undang. Alright guys, so itu dia satu Yang- pencerahan yang paduh ya, isu-isu panas yang ada di pasaran ketika ini. Pertamanya tadi ya, seperti mana yang diketahui ataupun diberi ulasan oleh Brother Iswardi mengatakan ya, ahli parlimen kepala batas ini mengambil rujukan daripada kalau benarlah ya diterbitkan oleh UMNO, tapi kalau dia mempunyai pikiran akal yang panjang, walaupun dia memiliki doktor falsafah, kenapa dia mau menggunakan rujukan itu? Ya, untuk dijadikan fitnah, untuk membuat kenyataan, dengan yakin lagi dia membuat kenyataan sahabat-sahabat semua. Sebab kita tahu, kalau tidak pasti jangan kongsikan maklumat. Jadi mungkin dia ingat dia ambil rujukan itu daripada buku yang diterbitkan itu. Tetapi kenapa dia buat kenyataan? Kenapa dia perlu untuk menyatakan perkara itu? Ya, dalam pikiran saya tertanya seperti ini. Adakah mereka cuba untuk menjadi batu api? Kononnya buku itu, ya kalau dibicarakan, maka buku itu akan diketahui daripada rujukan. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Brother Iswardi, daripada diterbitkan oleh UMNO. Ya, ketika mereka menjadi pembangkang. Bukan pembangkang, ya mungkin pembangkang ya. Ataupun ketika menjadi sebahagian dalam kerajaan. Dan soalnya adalah, adakah mungkin mau mereka menjadi batu api, mau menyalahkan UMNO karena membuat tuduhan seperti itu? Mungkin itu antara motif yang mereka cuba lakukan di sini sahabat-sahabat semua. Selain daripada itu, mungkin juga adalah motifnya untuk menghasut ya, supaya mereka, penyokong-penyokong mereka, bangsa Melayu, orang Melayu khususnya, membenci kepada parti DAP. Mungkin itu hasutan yang mereka cuba lakukan sahabat-sahabat semua. Itu sedikit pandangan saya. Dan juga ya, yang terdetik keluar di dalam benak pikiran saya sahabat semua. Adakah itu motif yang mereka cuba lakukan? Ya, kerana apa? Demi untuk memenangi ya PRK di Kemaman ini. Jadi mereka sanggup lakukan apa sahaja. Walaupun ya kelihatannya tindakan mereka itu adalah satu tindakan yang amat memalukan. Tapi mereka mungkin ingat, mereka parti Islam se-Malaysia, mereka ingat mungkin mereka kebal ya, kerana itu kononnya ini adalah perjuangan mereka. Perjuangan apakah benda? Perjuangan memfitnah, perjuangan menghasut, perjuangan yang berniat jahat kepada pimpinan-pimpinan DAP, khususnya dikhususkan kepada Lim Guang Eng dan juga bapaknya Lim Kit Siang, yang kononnya punya kaitan saudara sepupu ya dengan parti komunis ya, dengan Chimpeng dan juga Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Jadi sahabat semua, ini adalah satu tindakan yang amat memalukan ya daripada MP Kepala Batas yang dikenali sebagai ustazah dan juga muslimat. Tapi apabila berkata apa yang keluar daripada mulut mereka itu lebih busuk daripada longkang yang sudah 1000 tahun tidak dicuci, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sekiranya Anda mau berikan sedikit pandangan, komen berkaitan dengan isu ini juga, dan juga berkaitan isu yang dibangkitkan oleh Brother Iswardi sebentar tadi, Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.